Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana di dalamnya terkandung sebuah video yang merupakan potongan rakaman kuliah Ustaz Wadi Anwar. Dalam kuliah tersebut, Ustaz Wadi menyatakan orang yang membaca surah Yasin di sisi mayat lalu berlaku kesalahan, maka mayat akan lagi sakit dengan bacaan yang salah itu. Justru janganlah yang membaca surah Yasin terdiri daripada mereka yang belum mahir membaca, seperti pelajar tahfiz tahun 1 dan 2. Sebaliknya, hendaklah terdiri daripada mereka yang pandai membaca. Jika dibaca dengan elok, mayat akan mendapat manfaat dan ketenangan. Ayuh kita dengar audio bagi video TikTok tersebut. Link bagi video asal saya berikan dalam kotak description. Duk tepi dia baca Yasin. Tuan-tuan, baca Yasin jangan duk panggil orang tak tentu hala mai baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Berapa kali dah baca? 4 kali dah baca kapalung. Hak tu lagi sakit mayat. Yang baca dengan tak ada tajwid, baca tak elok, lebih menyakitkan mayat. Elok tuan-tuan, ni kita sebut pagi ni semua hak persiapan tu. Nak baca Yasin, panggil budak-budak mak tahfiz pun. Kalau hak hari ni punya, jangan duk panggil hang tahun 1, tahun 2 ni. Panggil hak dah habis Quran, hak bacaan dia elok. Kita sendiri baca, anak-anak sendiri baca dengan elok, dia mendapat manfaat, dia mendapat ketenangan daripada situ. Okey, mendapat manfaat, mendapat ketenangan daripada bacaan yang elok. Baik, kita sudah pun dengar. Ayuh kita semak, analisa dan berikan ulasan. Saya sendiri, apabila menonton video TikTok itu berasa tidak senang hati kerana ia merupakan potongan yang pendek. Mungkin dalam kuliah asal Ustaz Wadi ada memberikan dalil dan hujahnya. Maka saya melakukan pencarian. Payah juga nak cari sebab Ustaz Wadi ada banyak kuliahnya di YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana ya nak cari di YouTube? Okey, dalam kotak carian yang ada simbol kata pembesar itu, type nama Ustaz, kemudian type topik. Misalnya Wadi Anwar kematian atau Wadi Anwar jenazah. Ada banyak video juga yang akan keluar daripada hasil pencarian berdasarkan carian topik itu. Kemudian saya cari pula pada gambar thumbnail itu baju yang Ustaz Wadi Anwar pakai sama dengan video TikTok tadi, juga dengan susunan mikrofon yang sama dengan yang ada dalam potongan video TikTok itu. Cari dan cari, akhirnya jumpa, alhamdulillah. Punyalah lama ya. Ia merupakan kuliah tahun 2014 di Pulau Pinang berjudul Suasana di Alam Barzakh. Link bagi video tahun 2014 ini saya berikan juga dalam kotak description. Sila rujuk minit 25.41 dan seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ingat ya, cara carian di YouTube, type nama penceramah dan topik. Misalnya Dr. Maza, musafir, kalau kita nak tahu tentang musafir. Dr. Rora atau Rozaimi, puasa sunat, kalau kita nak tahu tentang puasa sunat. Hafiz Firdaus, Yasin, kalau nak cari mana-mana video saya yang ada kaitan dengan membaca surah Yasin. Okey, kembali kepada video asal Ustaz Wadi Anwar tahun 2014 tersebut. Tidak ada dalil atau hujah yang dikemukakan oleh beliau. Kemudian yang lebih memberatkan ialah ia merupakan kuliah yang telah diberi tajuk lebih awal dan Ustaz Wadi telah pun membuat persiapan pada minggu tersebut sebelum menyampaikannya. Kemudian di atas meja Ustaz pun ada buku dan nota. Saya tahu sebab saya tonton penuh. Saya tonton penuh kuliah 2 jam 15 minit itu sebelum membuat video ini. Kita ataupun saya yang buat video react ni bukan suka-suka nak react.
bukan terus nak ulas. Sebaliknya, kita akan cuba cari video asal, cuba tengok apa cerita sebenar, cuba tengok apa dalil dan hujah, kemudian buat kajian demi kajian. Kemudian barulah buat video, bukan main belasah saja ya. Okey, kembali kepada video asal, bererti it is a prepared talk, bererti ia adalah kuliah yang telah dibuat persediaan tentangnya. Ia bukanlah sesi soal jawab atau secara spontan di mana mungkin berlaku terlanjur berkata dalam sesuatu isu atau perkara. Baiklah, sebelum memberikan ulasan, ada 3 perkara penting yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, saya tidak akan menyentuh sama ada membaca surah Yasin di sisi mayat, baik sudah dikemumikan atau belum. Apakah ia sunnah atau bida'ah? Saya sudah memiliki beberapa video khas dalam topik tersebut. Sila rujuk di sana ya. Link dalam kotak description. Misalnya Ustaz Wadi dalam video yang 2 jam 15 minit itu, beliau berkata hadis yang bermaksud bacalah surah Yasin ke atas orang mati kalian adalah sahih. Darjat hadis tersebut telah saya bahas ketika saya react kepada Ustaz Dr. Ar-Razi atau Buya Ar-Razi dari Indonesia. Sila rujuk link ketiga dalam topik surah Yasin yang saya berikan dalam kotak description. Justru fokus saya dalam video ini hanyalah kepada dakwaan Ustaz Wadi bahawa orang yang membaca Yasin secara salah, mayat disakiti kerananya. Baca secara elok pula, mayat akan mendapat manfaat dan ketenangan. Okey, kedua, seperti biasa, minta jasa baik para penonton sekalian untuk menjaga adab apabila menulis komen. Ayuh kita para pencinta sunnah mencontohkan akhlak yang selari dengan sunnah agar dengan itu dapat menjadi teladan kepada mereka yang baru mahu berjinak-jinak dengan sunnah. Ketiga pula, komen biasa yang saya dapat daripada video-video react atau ulasan yang telah saya upload sebelum ini ialah, kenapa tidak hubungi ustaz-ustazah terbabit dan bincang secara baik lagi tertutup? Kenapa terus buat video dan siarkan di media sosial? Jawapannya telah saya berikan sebelum ini, namun saya ulangi-langi di sini. Sesuatu yang sudah tersebar luas di media sosial, maka pembetulan, ulasan atau react hendaklah juga disebar luaskan di media sosial agar sesiapa yang telah menonton video yang asal akan juga menonton video pembetulan, ulasan atau react. Dengan itu mereka dapat membuat analisa serta pembandingan antara dalil dengan dalil, hujah dengan hujah. Sebagai contoh, kuliah asal Ustaz Wadi Anwar tahun 2014 itu telah muncul kembali 4 hari lepas dalam bentuk video TikTok. Video TikTok yang saya mainkan tadi tu, ketika saya buat rakaman ini, ia 4 days old. Okay? Maknanya baru 4 hari lepas dia muncul balik. Bukan saya cari-cari ya, dia muncul balik dalam bentuk video TikTok. Dan sama-sama kita tahu capaian video TikTok yang 2-3 minit tu adalah jauh lebih luas berbanding kuliah asal yang 2 jam 15 minit. Masa saya membuat video ini, video TikTok yang berumur 4 hari itu sudah ada 118,000 view, sementara video asal yang 9 tahun lepas, 2014 tu, ada 98,000 view. Jadi ini adalah sesuatu yang telah tersebar luas. Maka ulasan, react ataupun kritikan juga hendaklah disebar luaskan supaya orang yang telah tertonton, telah terpengaruh dengan video asal itu, mereka dapat semak balik, dapat mengkaji dan menganalisa apa yang telah mereka tonton sebelum ini. Jika dihubungi ustaz-ustazah terbabit secara peribadi, maka perbincangan hanya berlaku secara tertutup. Sementara apa yang telah tersebar di media sosial akan tetap tersebar di media sosial. Umat tidak akan tahu apa yang betul atau salah tentangnya. Kemungkinan ustaz-ustazah terbabit akan membuat video baru bagi membetulkan video yang lama secara lurus. Maksudnya tidak spin. Sangatlah tipis ya.
Okey, itu 3 poin sebagai mukadimah. Baik, kita masuk ke bacaan surah Yasin dan pengaruhnya kepada mayat, sama ada disakiti atau diberi atau mendapat manfaat dan ketenangan. Pertama, sama-sama kita ketahui bahawa apabila manusia meninggal dunia, yang ini menjadi mayat, dia telah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, yang juga disebut sebagai alam kubur. Alam barzakh tidaklah sama dengan alam dunia. Bahkan alam barzakh termasuk dalam perkara ghaib yang kita tidak berbicara tentangnya, melainkan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih lagi sahih. Kedua, setahu saya tidak ada ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara sahih lagi sahih yang mengaitkan keadaan mayat di alam barzakh, sama ada tenang atau disakiti, dengan betul atau salahnya bacaan Al-Quran di sisinya. Ketiga, dalil paling dekat yang saya boleh fikirkan ialah hadis tentang orang hidup yang meratapi kematian. Ia sebuah hadis yang agak masyhur, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1208, atau penomboran Fathul Bari hadis nombor 1290. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1539, atau penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 927, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita la yu'azzabu bi buqa'il hayy. Bermaksud, sesungguhnya mayat pasti diazab disebabkan tangisan orang yang hidup. Tangisan yang dimasukkan di sini bukanlah tangisan biasa-biasa, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengalirkan air mata apabila ada di kalangan ahli keluarganya yang meninggal dunia. Namun tangisan yang dimaksudkan ialah yang disertai dengan ratapan, yakni tindakan meraung-raung, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan pakaian dan sebagainya. Meratap adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, sementara menangis dibolehkan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1550, atau penomboran Syarah Sahih Muslim, hadis nombor 934, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naihatu, an-naihatu iza lam tatub qabla mautiha taqumu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Bermaksud, wanita yang meratapi kematian, jika dia tidak bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan dengan memakai kain yang diperbuat daripada timah cair. Maksudnya dituang leburan timah yang panas ke atasnya dan memakai pakaian dari kudis. Hadis daripada Sahih Muslim. Oleh itu, mungkin saya ulangi, mungkin ustaz berdalil dengan menggunakan kaedah qiyas bahawa apa-apa kesalahan yang dilakukan di sisi mayat seperti meratap atau selainnya akan menyebabkan mayat itu diseksa. Termasuklah kesalahan itu ialah membaca Al-Quran secara salah. Kembali kepada hadis, sesungguhnya mayat pasti diazab disebabkan tangisan orang yang hidup. Jika inilah, saya ulangi, jika inilah dalil dan pengujahannya, maka ia dijawab dan ditolak seperti berikut. Para ulama rahimahullah telah memiliki beberapa tafsiran terhadap hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijrah ketika mensyarahkan hadis ini telah mengemukakan 3 pendapat yang dapat saya ringkaskan seperti berikut. Pertama, pendapat pertama, dan inilah pendapat jumhur, dan di sisi Imam An-Nawawi inilah juga pendapat yang paling sahih, bahawa mayat diazab hanyalah apabila dia yang mewasiatkan agar orang yang hidup meratapi kematiannya.
Jika dia tidak mewasiatkannya, maka dia tidak diazab atas tindakan ratapan orang yang hidup. Pendapat yang kedua, meratap adalah kebiasaan atau sunnah. Di sini sunnah bermaksud dari sudut bahasa, ya, bukan sunnah Nabi, tetapi sunnah kebiasaan masyarakat Arab ketika itu, di mana seseorang itu apabila dia adalah satu sunnah kebiasaan seseorang itu, sehingga apabila dia sendiri meninggal dunia, orang yang hidup melaksanakan kebiasaan itu ke atas orang itu sendiri. Maknanya katakan kebiasaan saya bila ada kematian saya meratap. Bila ada kematian saya pergi ke rumah orang itu, saya meratap. Ini menjadi kebiasaan saya, menjadi sunnah saya. Sunnah di sini adalah dari sudut bahasa, ya, bukan dari sudut istilah. Maka anak-anak saya pun tengok tindakan saya macam tu, sehingga akhirnya bila saya meninggal dunia, mereka pun menyambung sunnah itu dengan meratapi kematian saya. Maknanya they follow the tradition which they followed from me. Right? Pendapat ketiga, yang dimaksudkan dengan azab adalah perasaan sedih. Maka mayat merasa sedih apabila orang yang hidup meratapi kematian dia. Okey, tadi ringkasan 3 pendapat yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang wafat tahun 852 Hijrah, ketika mensyarahkan hadis ini dalam Fathul Bari, setelah mengemukakan hadis, nombor saya telah bacakan tadi, beliau mengemukakan 9 pendapat yang dapat saya ringkaskan sebagai berikut. Pertama, meratap adalah kebiasaan atau sunnah seseorang itu, sehingga apabila dia meninggal dunia, orang yang hidup pun melaksanakan kebiasaan itu ke atasnya. Kedua, berdasarkan zahir hadis, berdasarkan literal hadis, bahawa mayat memang diazab semata-mata kerana tangisan orang yang hidup ke atasnya. Okey. Ketiga, maksud hadis adalah mayat hanya mula diazab disebabkan dosanya sendiri apabila orang mula menangisi kematiannya. Pendapat yang keempat, hadis tersebut sebenarnya ditujukan kepada orang kafir saja, bukan kepada orang Islam. Pendapat yang kelima, mayat diazab apabila dia yang mewasiatkan agar orang yang hidup meratapi kematiannya. Pendapat keenam, mayat diazab kerana ketika hidup dia tidak pernah melarang ahli keluarganya daripada meratap kematiannya. Dia tak pesan awal-awal, bila saya meninggal dunia jangan meratap, ya, menangis biasa boleh. Pendapat ketujuh, mayat diazab apabila orang hidup menangis sambil menyebut-nyebut kebaikannya, padahal dia tidak melakukan kebaikan itu, malah melakukan yang sebaliknya, yang ini kesalahan. Pendapat ke-8, maksud diazab dalam hadis tersebut ialah disoal, disindir dan diejek oleh para malaikat apabila orang hidup menangis sambil menyebut-nyebut kebaikannya. Pendapat ke-9, yang dimasukkan dengan azab adalah perasaan sedih. Maka mayat merasa sedih apabila orang yang hidup meratapi kematiannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak memilih ataupun menguat mana-mana di antara 9 pendapat di atas. Kembali kepada isu mayat disakiti apabila surah Yasin dibaca secara salah. Mungkinkah ia dikiaskan kepada pendapat kedua yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar tadi, bahawa hadis itu difahami secara zahir, difahami secara literal, bahawa mayat diazab kerana tangisan orang hidup, lalu dikiaskan kepada bacaan Al-Quran secara salah, baik surah Yasin mahupun mana-mana surah lain, bahawa mayat juga disakiti kerana bacaan salah oleh orang yang hidup. Jika benarlah ini merupakan dalil dan penghujahan untuk mengatakan mayat disakiti apabila orang membaca Al-Quran, baik surah Yasin atau mana-mana surah lain, ketika di sisinya, maka ia dijawab seperti berikut. Pertama, para ulama' macam yang telah saya senaraikan, saya sebut tadi, berbeza pendapat dalam memahami hadis tersebut.
pendapat jumhur, pendapat majoriti lagi benar, lagi sahih sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ialah mayat hanya diazab apabila dia yang ketika hidup mewasiatkan agar diratap kematiannya. Kedua, kias memang salah satu dalil dalam hukum Islam. Akan tetapi kias tidaklah digunakan untuk menentukan sesuatu yang berlaku di alam barzah. Yang ini dengar baik-baik ya, sebab ada sebahagian orang dia kata tengok Salafi ni dia menolak kias. Padahal kita bukan menolak kias, kita menggunakan kias pada tempatnya yang betul. Dan salah satu tempat yang kita tak guna kias ialah apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang berlaku di alam ghaib ataupun yang melibatkan perkara ghaib. Ketiga, terdapat perbezaan antara meratap dan membaca Al-Quran. Meratap memang salah, sebagaimana hadis sahih Muslim yang saya bacakan tadi, yang bermaksud wanita yang meratapi kematian. Jika dia tidak bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dengan memakai kain atau baju yang diperbuat daripada timah cair. Maksudnya apa? Dituangkan leburan timah yang panas ke atasnya dan memakai pakaian dari kudis. Hadis ini menyebut wanita sebab lazimnya wanita yang melakukan ratapan. Tetapi jika ada lelaki juga yang meratap, maka dia juga diancam dengan perkara yang sama. Itu tentang meratap. Ada pun membaca Al-Quran dan berlaku kesalahan, maka pahala bacaan berkurang. Jika berlaku kesalahan kerana pembaca dalam proses melatih diri memahirkan bacaan, untuk memahirkan bacaannya, dia sebenarnya mendapat 2 pahala sebagaimana hadis berikut yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 4556, atau penomboran Fathul Bari hadis nombor 4937, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul lazi yaqra'ul qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah wa masalul lazi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahu ajran. Okey, bermaksud perumpamaan orang yang memelihara bacaan Al-Qurannya, maknanya dia betul-betul jaga hukum tajwidnya, cara sebutannya dan semua hukum-hukum berkaitan bacaan Al-Quran. Atau dalam lafaz Abu Daud dan At-Tirmizi disebutkan orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan perumpamaan orang yang memotivasi, merajinkan dirinya untuk membaca Al-Quran meskipun dia merasai kesukarannya, dalam lafaz lain macam tersangkut-sangkut, okey, ke atas dirinya 2 pahala. Pahala apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala tetap bersungguh-sungguh untuk tetap membaca Al-Quran, ya. Okey, jadi kalau salah pun, macam tadi kan pelajar tahfiz tahun 1, tahun 2, okeylah, kalau pun salah, saya rasa dah pandai dah tu. Kalau pun salah, mereka tetap mendapat pahala. Bukan 1 pahala, tetapi 2 pahala. Baik, jika seseorang itu membaca Al-Quran dan dia sememangnya tidak tahu membaca Al-Quran dan tidak mempelajarinya, ini barulah berdosa. Namun dosa itu adalah di atas pembaca itu sendiri dan bukannya ke atas sesiapa lain. Bukanlah ke atas mayat tersebut, ya. Dan kita sama-sama tahu kalau orang tu tak tahu baca Quran, dia tak adalah nak baca, kan. Okey. Keempat, bagaimana pula kesimpulan sebaliknya? Bagaimana pula boleh timbul kesimpulan sebaliknya, yakni jika dibaca Al-Quran secara elok, mayat mendapat manfaat dan ketenangan. Adakah dengan menggunakan kaedah mafhum mukhalafah? Okey, kesimpulannya tiada dalil yang jelas mahupun kaedah penghujahan yang betul bagi menyatakan membaca Al-Quran secara salah di sisi mayat akan menyakitinya, sementara jika dibaca secara elok, secara betul, akan memberikan mayat manfaat dan ketenangan. Ingat, ya, kita bukan berbicara tentang mensedekahkan pahala bacaan, sebab saya yakin sebahagian orang yang Allah uji dengan minda yang lemah, dengan akal yang separuh,
ataupun suku. Nanti dia akan komen balik, dia akan bagi pendapat-pendapat para ulama yang menerangkan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayat, yang dihadiahkan kepada mayat, yang disedekahkan kepada mayat. Kita bukan berbicara tentang mensedekahkan pahala bacaan, tetapi sekadar bacaan itu sendiri, sama ada betul atau salah apabila dilakukan di sisi mayat. Bagaimana pula ia dapat memberi pengaruh? Baca betul, mayat dapat ketenangan. Baca salah, mayat disakiti. Malah apa katanya? Lebih disakiti. Okey. Di sini mungkin di kalangan para penonton ada yang tertanya-tanya, kenapa Kapten ni hendak menerangkan kesalahan pendapat yang menyatakan mayat disakiti apabila baca surah Yasin secara salah di sisinya? Biarlah supaya orang pun bila dengar kuliah Ustaz Wadi tu, mereka pun tak jadi nak baca Al-Quran di sisi mayat. Maka tak adalah berlaku tu kan. Okey. Jawapan saya betul juga soalan ni. Akan tetapi saya lihat dari sudut pandang yang lain. Yang ini saya bimbang atau dibimbangi ada yang mengambil kesempatan kewangan, mengambil keuntungan wang ringgit daripada perkara ini, daripada apa yang dikatakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Apa maksud saya? Okey, katakanlah berlaku kematian dan dari kalangan ahli keluarga tidak ada yang benar-benar mahir membaca Al-Quran. Baca secara tengah melatih diri, sedang memperbaiki diri membaca Al-Quran, ada. Tetapi yang benar-benar mahir membaca Al-Quran, tak ada untuk dibacakan di sisi mayat. Lalu mereka pun menghubungi pusat tahfiz ke masjid ke sesiapa lainnya. Katakanlah sebagai contoh saja pusat tahfiz berhampiran. Maka mudir tahfiz pun menawarkan 2 package. Jika pembaca amatur dari kalangan pelajar tahun pertama dan kedua, RM sekian-sekian. Tapi jika nak pembaca yang mahir dari kalangan pelajar yang senior, maka RM sekian-sekian yang jauh lebih mahal. Jadi nampak tak, orang akan ambil kesempatan wang ringgit daripada kenyataan itu, ya. Sebab sekarang ni bila berlaku kematian, yang nak baca tu lah, okay? Kita bukan anjurkan membaca, tetapi yang nak baca tu, aku baca pun lebih kurang aja, kan? Tak adalah, ni tunggang langgang juga lebih kurang je. Baik, kita panggil orang yang baca. Orang yang dipanggil tu pula, aku ni pro ni. Okey, kalau baca surah Yasin sekian-sekian, nak baca seluruh Al-Quran sekian-sekian, saya pro ni, kan? Nampak tak, orang akan ambil kesempatan, keuntungan, material benefit daripada kenyataan seperti itu. Baiklah, sudah pun hampir setengah jam, kita akhiri video ini dengan beberapa kesimpulan, ya. Pertama, apabila manusia meninggal dunia, dia berpindah dari alam dunia ke alam barzah yang juga disebut sebagai alam kubur. Alam barzah tidaklah sama dengan alam dunia. Bahkan alam barzah termasuk dalam perkara ghaib yang kita tidak berbicara tentangnya, melainkan berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Lagi sahih ni kuat. Sahih ni pula maksudnya jelas dan padu, ataupun dalam ilmu usul fiqh disebut apa? Qat'i dalalah. Okey, bukan zonni saja. Kedua, setahu saya tidak ada ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara sahih lagi sharih yang mengaitkan keadaan mayat di alam barzah, sama ada tenang atau disakiti, dengan betul atau salahnya bacaan Al-Quran di sisinya. Ketiga, meratap kematian, yang ini menangis dengan disertai tindakan meraung-raung, menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan pakaian adalah dilarang dalam Islam. Apabila berlaku kematian atau musibah dan anda perhatikan ada yang meratap, maka nasihatilah dia dan cubalah tenangkan dia agar sekadar menangis sahaja dan meninggalkan perbuatan meratap itu. Keempat, mayat tidak akan diazab atau disakiti apabila orang hidup melakukan sesuatu kesalahan, melainkan apabila mayat itu sendiri ketika masih hidup sebelum itu mewasiatkan agar dilakukan kesalahan itu. Kelima, jikalah ada orang yang ketika hidup mewasiatkan agar dilakukan sekian kesalahan apabila dia meninggal dunia, maka jangan dilaksanakan wasiat tersebut.
tidak ada dengar dan taat dalam perkara mungkar. Dengar dan taat hanyalah dalam perkara makruf. Janganlah lurus bendul pergi melaksanakan wasiat jika kita tahu perkara itu adalah sesuatu yang salah dari sudut hukum syarak. Keenam, apabila seseorang itu hampir meninggal dunia, maka yang sahih daripada Rasulullah SAW lagi sahih ialah membimbing dia atau mentalkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan suruh zikir banyak-banyak kali, tapi kita bimbing dia. Jika dia dapat sebut sekali pun cukup bagus dah. Okey, dah tak payah suruh dia ulang-ulang. Tapi kalau dia dah cakap sesuatu yang lain, kita bimbing dia untuk mengucapkan baik, ya. Sebab yang penting ialah akhir kalam la ilaha illallah. Jika sudah meninggal dunia, yang sahih lagi sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendoakan keampunan dan rahmat Allah serta mempercepatkan urusan jenazah. Tak payah duk tangguh-tangguh nak baca Al-Quran bagi khatam dulu. Tak payah nak tangguh-tangguh nak tunggu saudara dari sana lah, orang dari situ lah apalah. Sebab masa hidup, bila sakit, bila uzur, tak ada pula nak mari ziarah. Dah meninggal dunia baru nak sibuk-sibuk, sehingga kita terpaksa menangguhkan urusan jenazah kerana si fulan itu, kerana si fulan ini. Jangan dilakukan sedemikian. Dia ada masa untuk ziarah, tapi dia tidak ziarah. Yang ini ketika jenazah masih hidup, uzur ke apa ke, kan. Sekarang sudah meninggal dunia, yang sunnah ialah mempercepatkan urusan jenazah. Dan yang ketujuh, kita juga dapat lihat kekayaan pandangan-pandangan sebagaimana yang saya nukil tadi, daripada Syarah Sahih Muslim, daripada Fathul Bari. Perbezaan pandangan di sisi para ulama dalam memahami sesuatu hadis, ya. Jadi dalam sesuatu perkara elok, macam saya ada sebut sebelum ni, kita memahami khilaf, menguasai khilaf, dan jika ada khilaf dengan masing-masing dalil hujah, kita sebut khilaf muktabar. Jika tak ada dalil dan hujah, ia bukanlah khilaf yang muktabar. Sebagaimana video saya sebelum ini ketika react atau ulas ke atas kenyataan Ustaz Azhar Idrus. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.